Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan belajar bab 3 Insurans Matematik Tingkatan 5 KSSM. Jadi pada bab 3 ini saya jangkakan akan ada 10 bahagian dan ini ialah bahagian pertama. Jadi, jom. Okey, pada bahagian yang pertama ini, dia berada pada buku teks muka surat 74, Risiko dan Perlindungan Insurans, Standard Pembelajaran 3.1.1. Jadi kita terus kepada yang pertama, risiko. Tahukah anda bahawa setiap daripada kita adalah terdedah kepada bahaya atau mungkin menimpa diri, keluarga atau harta benda. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita terdedah kepada bahaya atau musibah yang mungkin berlaku kepada diri kita, keluarga ataupun harta benda kita. Okey, contohnya, kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat. Okey, ini aksiden. Aksiden kereta mungkin akan mencederakan pemandu dan penumpang dan juga mungkin akan merosakkan harta benda iaitu kereta di sini. Okey, seterusnya mungkin kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran. Mungkin kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran. Itu mungkin. Kita tak minta tetapi itu adalah risiko yang mungkin berlaku kepada kita. Dan seterusnya, bil perubatan yang tinggi akibat penyakit kritikal. Jadi untuk penyakit kritikal ini contohnya kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Saya rasakan diklasifikasikan ada 36 atau lebih penyakit kritikal ini yang memerlukan bil perubatan yang tinggi. Kos perubatan, kos ubat dia, kos untuk merawat itu sangat banyak. Puluh-puluh ribu ataupun mungkin boleh cecah ratus-ratus ribu ringgit. Jadi itu adalah risiko yang mungkin berlaku kepada kita. Kita tak minta tetapi minta dijauhkanlah perkara-perkara itu. Okey, kejadian seperti ini menyebabkan kita menanggung kerugian. Contohnya apabila kita aksiden, kita kena baiki baliklah supaya kereta itu kita dapat gunakan balik. Contohnya kalau rumah terbakar. Jadi rumah terbakar, kita kena baiki rumah, kena beli barang-barang yang lain untuk gantikan peralatan-peralatan dalam rumah itu akibat kebakaran. Dan yang ini kalau kita penyakit kritikal, kita tak boleh kerja, kita tak dapat gaji, kita dah hilang punca pendapatan. Itu adalah kerugian-kerugian yang kita perlu tanggung disebabkan keadaan seperti ini. Okey. Diri kita terdedah kepada kerugian sedemikian dan ketidakpastian sama ada perkara tersebut akan berlaku kepada kita ataupun tidak. Menyebabkan wujudnya risiko dalam kehidupan kita. Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Tapi kita harap tak berlakulah kepada kita. Jadi risiko itu tetap ada. Dia terdedah kepada kita. Di sekeliling kita ni semuanya ada risiko untuk berlaku sedemikian rupa. Jadi apakah itu risiko? Risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Walaupun kita berhati-hati macam mana pun, mungkin ada juga musibah itu akan berlaku kepada kita. Sama ada dari kecuaian kita sendiri ataupun kecuaian orang lain. Risiko itu tetap ada. Kemungkinan itulah. Probability. Awak belajar masa tingkatan 4 tu kemungkinan itu. Jadi kemungkinan ini yang dikira untuk mengira berapa banyak risiko, berapa peratus risiko yang terdedah kepada kita.
Okey, walaupun anda mungkin menjalani kehidupan dengan berhati-hati, seperti saya cakap tadi, walaupun kita berhati-hati secara mana pun, dan mengamalkan cara hidup yang sihat, risiko anda berdepan dengan perkara yang tidak diingini masih ada. Masih ada risiko. Walau sekecil-kecil risiko pun tetap ada. Sama ada dari kita sendiri ataupun kecuaian orang lain. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua lapisan umur, anda akan diberikan satu perlindungan kewangan jika kejadian yang tidak diingini berlaku kepada anda. Okey, wujudnya insurans ini untuk memberi perlindungan kewangan kepada kita jika berlaku kes-kes yang seperti itu. Bergantung kepada apa yang kita perlukan. Okey, kita tengok di sini insurans. Insurans pada topik ini digunakan term insurans. Sebenarnya untuk orang Islam kita ada takaful. Untuk orang Islam kita ada takaful. Konsepnya lebih kurang sama, tetapi dia tak sama sebenarnya. Dia macam sama tetapi dia tak sama. Kalau insurans ni kita bayar premium kepada syarikat insurans. Tetapi kalau takaful ini kita bayar sumbangan. Di mana sumbangan itu dia wujudkan satu tabung. Tabung di mana ahli-ahli yang memberi sumbangan itu, ahli-ahli dia kumpulkan sumbangan ke dalam satu tabung, dan syarikat takaful ini sebagai pemegang amanah untuk mengumpulkan sumbangan ahli itu. Jika seorang ahli ditimpa musibah, duit sumbangan ini akan diberikan, dibayar kepada ahli yang menerima musibah itu. Itu konsep takaful. Jadi bagi umat Islam, kita disarankan untuk mengambil takaful instead of insurance. Insurance ini adalah konvensional. Konvensional ini dia tidak menepati syarak dalam Islam. Tetapi orang bukan Islam pun boleh ambil takaful. Orang bukan Islam pun boleh ambil takaful. Jadi sebab kita gunakan term insurance ini sebab dia digunakan di seluruh dunia. Di negara lain tak ada takaful. Di negara lain tak ada takaful. Hanya di Malaysia saja ada takaful. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan takaful dan juga risiko. Sebab kalau selepas ini kita untuk saya, apabila saya cakap insurans itu refer kepada takaful kepada orang Islam. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk bahagian ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain. Sekian dahulu. Terima kasih.